أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan dimuliakan Allah SWT. Pagi ini kita sambung lagi pembacaan hadis-hadis Nabi SAW di dalam bab ilmu dan zikir, iaitu di dalam bab kelebihan Al-Quran. Hadis-hadis Nabi SAW. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu hadis qudsi ini bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan kurniakan kepadanya lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Masya-Allah. Dan kalamullah, yakni perkataan Allah SWT, lebih afdal daripada perkataan-perkataan yang lain, seumpama kemuliaan Allah SWT ke atas segala ciptaannya. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Dzar Ghifari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih afdal daripada apa-apa yang keluar daripadanya sendiri, iaitu Al-Quran. Allahumma salli. Hadis riwayat Mustadrak Hakim. Sayyidina Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran ialah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima dan pembela yang pembelaannya diterima. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, yakni dengan beramal dengannya, maka Al-Quran akan memimpin orang itu ke dalam syurga. Sementara sesiapa yang meletakkannya di belakang, yakni tidak beramal dengannya, maka Al-Quran akan menolaknya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Allahumma salli. Hadis riwayat Ibn Hibban. Keterangan, maksud Al-Quran ialah pembela yang pembelaannya diterima ialah Al-Quran akan berhujah, memberi pembelaan untuk orang-orang yang membaca dan beramal dengannya supaya darjat mereka ditinggikan. Sementara terhadap orang-orang yang tidak menghiraukan hak-haknya, maka Al-Quran akan menuntut, kenapa kamu tidak menunaikan hakku? Allahumma salli. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seseorang hamba. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan memenuhi tuntutan nafsu syahwat. Lantaran itu, terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran pula berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam, yakni dia sentiasa membacaku dalam solat sunat dan pada waktu malam. Maka terimalah syafaatku untuknya. Jadi kedua-duanya memberi syafaat kepada orang itu. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis riwayat Musnad Ahmad, Tabarani, Majma'uz Zawaid. Sayyidina Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan perantaraan kitab ini Allah SWT telah meninggikan darjat ramai orang dan dia juga telah merendahkan darjat ramai orang, yakni Allah SWT meninggikan darjat orang-orang yang beramal dengan Al-Quran di dunia dan akhirat, dan dia menghinakan orang-orang yang tidak beramal dengannya. Allahumma salli. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ambil beratlah untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya amalan itu akan menyebabkan namamu disebut-sebut di langit dan menjadi nur petunjuk untuk kamu di bumi. Allahumma salli. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, hasad hanya boleh
dibolehkan ke atas dua jenis orang. Pertama ialah seorang yang Allah SWT kurniakan Al-Quran dan dia sibuk membaca Al-Quran siang dan malam. Dan kedua ialah seorang yang Allah SWT kurniakan harta dan dia sibuk membelanjakan hartanya itu di jalan Allah SWT siang dan malam. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Zar Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti buah limau manis, baunya wangi dan rasanya pun sedap. Sedangkan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah tamar, walaupun tidak mempunyai bau namun rasanya manis. Seorang munafik yang membaca Al-Quran ialah seumpama bunga raihan yang baunya harum tetapi rasanya pahit. Sementara seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah hanzalah yang tidak mempunyai bau dan rasanya pun pahit. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Keterangan buah hanzalah ialah sejenis buah yang menyerupai buah tembikai susu yang kelihatan cantik tapi rasanya sangat pahit. Allahumma salli. Ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran maka dia mendapat satu hasanah sebagai balasan bagi satu huruf itu, dan ganjaran untuk satu hasanah ialah 10 hasanah seumpamanya. Saya tidak mengatakan bahawa alif lam mim adalah satu huruf. Bahkan alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf dan mim adalah satu huruf. Yakni kesemuanya 3 huruf yang dengan membacanya telah mendapat 30 hasanah. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah tuan-tuan menekan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah. Apa yang kita dengar ni dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.